anda bersama saya Pili Azman di dalam rancangan WTT Walk the Talk bersama selebriti kelahiran Aswara. So, hari ini kita akan bersama dengan seorang pengubah lagu yang popular. Siapa dia? Jom ikut kita. Amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri anak sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Hai, Assalamualaikum semua. Okey, boleh tak cerita latar belakang sedikit? Okey lah, latar belakang saya simple orangnya. Saya ni lahir dekat HKL. Saya menetap di Selayang, Batu Cave. I see, okey. Saya berumur, kalau ikutkan IC, saya berumur, ikutkan tahun, saya berumur 30. Tapi ikut bulan, saya umur 28. Asal pula 28? Baru nak masuk 29. Dia sebelum 30. Tak ada, saya umur 30. 30 tahun. So sekarang ni masih lagi bergiat aktif di dekat dalam industri muzik, betul? Buat sementara sekarang ni saya masih lagi ada aktif lah. Saya aktif lah sebab masih lagi diperlukan. Okey, macam mana boleh tercetusnya dan melangkah ke dalam industri seni? Okey, sebenarnya kalau ikutkan daripada sejarah saya memang minat muzik. Saya daripada bangku sekolah, daripada darjah 6. Saya memang minat muzik. Saya orang cakap, muzik ni saya kalau tak ada tu dia rasa macam tak best. Dia macam tak sempurna lah kehidupan saya waktu tu. Apa karya pertama Cik Zai melangkah ke dalam industri muzik? Okey, karya pertama saya yang betul-betul masuk mainstream waktu tu lagu Zalika. Sebelum-sebelum tu pernah buat lagu ke atau macam mana? Saya pernah buat lagu waktu tu. Seingat saya waktu tu saya dalam lepas Form 3, Form 4 saya ada masuk untuk satu program daripada JKKN Johor untuk buat lagu tema JKKN Johor waktu tu. Alhamdulillah saya dapat waktu tu saya dapat dalam tempat ke top 10 lah. Top 10 lah. Top 10. Tapi bagi saya benda tu pengalaman pasal waktu tu saya masih belasan tahun. Masa tu first time buat lagu? First time saya baru tahu apakah itu recording apa semua. Sebab sebelum ni saya buat dengan kawan saya. Jadi saya tak tahu recording ni macam mana dia punya bentuk. Sebab sebelum ni kalau ikut pengalaman saya recording saya pakai tape zaman saya ni. Waktu dia tape letak tape kosong, tekan play dengan record serentak. So dia ambil daripada speaker. Itu kira macam old school sikit lah. Dalam industri ni untuk Float 88 mesti ada banyak cabaran. Betul. Antara cabaran yang paling tercabar sekali. Okey, sebenarnya semua benda apa kita buat mesti ada ujian. Kadang-kadang nak pula dalam musim PKP ni, kita orang pernah dulu waktu kita orang ada show terlalu pack sampai vokalis kita orang Ai kan, dia terpaksa kita orang push sampai dia punya suara hampir hilang sebab dah terlalu banyak show kita orang ambil. Main sebat waktu tu kita orang tak fikir pasal kesihatan Ai. Sebenarnya benda tu adalah salah. Sebenarnya kalau ikutkan kita kena restkan Ai apa semua. Tapi waktu tu bila rezeki ni jenis kita orang, kita tak nak hampakan organizer, peminat yang panggil kita orang pun ambil. Secara tak langsung benda tu dah hampir 2 bulan kita orang berterusan. Ai dia punya suara dah hampir koyak. Tapi hampir koyak. And then benda tu impact yang ujian dia bagi dalam band ni untuk Float yang Ai pensan Saya risau waktu tu. Saya ingat dia dah arwah dah. Tapi nasib baik macam saya cakap betul. Saya cakap sebab Ai ni bukan saya dah anggap Float ni semua macam adik-beradik tau. Saya cakap nak dapat band macam Float ni memang susah. Bukan susah pasal playing, bukan susah pasal apa. Tapi pasal perangai dan brotherhood tu. Dan Float ni best dia adalah pasal keakraban tu. Ke apa? Keakraban. Akrab tu kan. Akrab tu kita orang ni dia macam duit RM1 pun tak boleh beli. Itu yang best dia. Jadi ujian yang saya rasa yang paling saya tengok Ai pensan tu, itu saya cakap titik dia yang macam kita tak boleh push Ai sangat. Pasal kita instrumen, kita main gitar, bass, dia pakai kotak suara kan. Kesian kat dia. Saya kadang-kadang kesian kat dia. Dah lah kurus apa semua kan. Tapi tak apalah, mungkin itu ada hikmah dia. Macam mana nak kekal relevan di dalam industri? Panjang tapi sebenarnya pendek
Okey, nak kekal relevan ni senang lah. Dia punya kunci dia adalah kita kena buat apa yang orang suka. Itu untuk kekal relevan. Okay? Sebab kita main muzik, kita ada knowledge, kita ada benda ilmu yang terlalu tinggi pun kadang-kadang kita tak pakai benda tu untuk dalam industri lah. Sebab saya belajar macam-macam dekat Aswara ni, macam-macam saya belajar. Saya daripada segi chords, daripada segi progression, daripada segi knowledge music, daripada segi instrumen. Kadang-kadang benda tu kita hanya tahu tapi nak pakai untuk terapkan dalam muzik, flow 88 atau yang saya buat adalah terhad. Pasal ada orang dia tak faham apa yang kita buat. Kita belajar macam mana level tinggi pun kalau kita buat orang tak faham, maksud dia tak kena dengan telinga dia, dia tak suka ke. Walaupun benda tu bagi saya grade paling tinggi lah. Jadi bagi saya nak kekal relevan ni sebenarnya kunci dia satu je. Kita kena kurangkan ego kita, kita kena buat apa yang orang suka. Itu je. Walaupun kita boleh buat lebih, tapi macam saya cakap sebab kita nak kita main muzik, kita nak cari rezeki. Saya main muzik bukan sekadar main hobi ke apa, tak. Memang kita nak buat kerjaya. Jadi bila kita buat kerjaya ni, kita kena buat sesuatu yang orang cakap aku nak mendatangkan hasil. Macam tu lah. Jadi aku kena buat make money lah benda tu. Walaupun seni ni orang cakap ada untuk passion apa semua, betul. Passion tu dia sebagai ada subjektif. Kita boleh buat passion, tapi sampai bila kita nak buat main muzik ni, dia hanyalah sekadar kita untuk kepuasan. Sebenarnya benda tu bagi saya salah. Sebab kalau kita ikutkan daripada luar negara pun, diorang lagi lah orang cakap diorang punya ilmu, ada yang profesor, ada yang master benda-benda ni. Tapi kenapa diorang punya root still lagi asal benda simple diorang still main. Kenapa tak main yang gempak-gempak ni? Sebab yang gempak-gempak ni kadang-kadang orang tak boleh nak adapt benda tu. Ada setengah orang dia boleh adapt benda tu, tapi dalam komuniti atau kelompok dalam 10 orang daripada 1000 orang. 1000 orang ni dia suka muzik easy listening, simple. Macam kita tengok dekat luar negara macam Ed Sheeran kan. Dia punya chord orang cakap 4-5 chord je. Tapi oleh kerana suara dia yang unik, melodi dia sedap, orang minat. Kalau ikutkan chord macam tu, jangan cakap profesor apa semua boleh, tapi budak-budak pun boleh main. Tapi apa yang pandai genius dekat situ, dia boleh mencipta melodi dengan menggunakan chord tu dan benda tu lagi sedap. Itu sebenarnya intipati untuk kekal dalam relevan dalam industri sebenarnya. Okay, sekarang ni kita nak tanya, apakah pengalaman yang menarik Cik Acoy di Aswara? Oh, dah Cik Acoy. Cik Acoy. Tadi Zaid dah susah sangat kan nak sebut kan? Zaid tu kan macam susah sikit sebut Cik tak Acoy. apa, panggil Zaid pun. Okay, dah 3 Glamour sikit. huruf kan. Okay, tak apa, mana-mana. Okay, pengalaman yang paling best sebenarnya saya belajar suara ni sebenarnya benda tu dah best lah. Sebab bila kita belajar muzik, orang cakap kita minat lah muzik ni, kita belajar tempat muzik ni, dia jadi sesuatu yang best sebenarnya. Nak pula waktu tu saya belajar, kita belajar wayang kulit, kita belajar makyung, pengalaman tradisional yang saya cakap, aku dulu belajar gitar, tiba-tiba belajar ni kan. Ada setengah orang tak suka, tapi saya suka benda tu sebab benda tu susah nak dapat. Nak pergi Kelantan, nak belajar wayang kulit, tapi Aswara dah ada, makyung apa semua. Pernah terfikir tak masuk Aswara nak belajar gitar? Tapi kena belajar subjek-subjek yang tradisional. Pernah terfikir tak macam tu? Tak pernah terfikir. Sebab waktu tu dalam mindset saya waktu tu, aku belajar gitar, main gitar macam kita belajar kat sekolah-sekolah luar kan. Tapi rupanya benda ni bukan. Dia sebenarnya belajar muzik ni, dia belajar skop yang besar. Tradisional, modern, komposisi, gubahan. Bila saya masuk dekat Aswara first sem, dia jadi kejutan budaya. Bukan kejutan budaya tak best tau. Dia jadi kejutan budaya. Aku belajar ni. Dia jadi macam, banyak lah aku belajar sini. Benda tu lah. Sebab ada orang dia tak suka. Kalau orang tak suka belajar benda-benda ni, tu dia cakap, adakah dia minat muzik? Muzik ni macam saya cakap seni lah. Seni ni kalau kita minat satu benda, macam dia minat gitar, kita kena tahu dia sebenarnya hala tuju dia nak jadi apa. Kalau dia sebenarnya dia nak jadi seorang yang memang gitar hero ke apa kan, memanglah dia nak fokus gitar. Macam saya masuk Aswara ni, saya nak ambil knowledge. Sebenarnya saya nak belajar untuk sight reading, untuk buat gubahan apa semua kan. Tapi dalam
secara tak langsung saya dah terjebak dalam traditional punya assemble, gamelan. Itu saya cakap, kadang-kadang knowledge yang kita belajar sikit tu kita ambil masuk kepada ilmu kita nak pakai. Macam contoh lagu Zalika, ada bunyi gamelan tau. So saya ambil daripada situ lah, bunyi macam tu saya ambil untuk letakkan dalam lagu. Oh kena. Tu saya cakap, kadang-kadang kita belajar muzik moden, kita nak terapkan benda tu tak kena. Lala kita belajar sikit, orang cakap ilmu yang yelah kita belajar 1 sem setiap apa cakap, setiap course 1 sem. Jadi benda tu tak adalah skop besar. Tapi walaupun kita belajar 1 sem, kita boleh ambil ilmu tu, kita letakkan dekat kita punya dalam lagu. And then macam-macam lah boleh letak. Secara tak langsung, kalau orang ada yang cakap susah masuk ni, sebenarnya bukan. Sebenarnya apa yang kita punya hala tuju tu nak jadi apa, baru boleh kita tahu okey sebenarnya dia nak apa. Macam saya so far, saya masuk Aswara je saya dah best. First kawan-kawan. Kawan-kawan memang best lah, sebab muzik daripada senior, super senior yang dah habis belajar sampai junior, kita orang punya bonding tu mesti kuat. Dia tak ada macam berpuak-puak, tak ada. Itu best lah. Belajar suara ni dia tak ada. Walaupun kita baru masuk, tahu-tahu dah ada kawan senior. And then paling best seni. Sekolah Aswara ni, di sekolah seni kita ada budak tari. Kalau nak cuci mata lah. Okey. Sekarang nak tanya apa pengalaman manis tadi. Cuci mata tu apa pengalaman manis? Bukan. Maksud dia cuci mata ni, dia macam kadang-kadang dia orang menari gaya yang susah kan. Macam dia menari ballet kan. Susah betul dia menari. Tapi macam orang cakap macam mana lah dia orang buat. Macam tu je. Tak ada apa lebih pun. Saya ni baik lah. Okey, pengalaman manis itulah pergi mengintai budak tari dari ballet. Bukan. Kadang-kadang teater kita berlakon. Teater pun kita involve. Kita berlakon sekali. Betul. Tengok. Saya ambil ilmu tu daripada berlakon teater sikit secara tempelan lah. Macam cakap. Saya dapat agak job untuk syuting telemovie, job filem. Secara tak langsung benda ni kita terapkan bila kita waktu teater hafal skrip semua, tahu-tahu sama je dia punya apa orang panggil, dia punya apa orang panggil tu, dia punya apa yang kita belajar kita terapkan dekat luar sama je. Okey, ada tak lecturer yang diminati? Okey, kenapa saya nak cakap benda ni yang diminati? Pasal sebenarnya kebanyakan lecturer tu adalah orang cakap yang paling mengingatkan saya lah. First adalah Cik Ramlan lah. Cik Ramlan, siapa yang belajar suara nanti akan tahu siapa Cik Ramlan. Sebab Cik Ramlan bagi saya dia nice guy. Dia ada satu falsafah yang kau nak main muzik, kau kena main betul-betul. Walaupun soalan dia simple, kadang-kadang benda tu deep. Contohnya? Tak semena-mena dia nampak kita dipanggil, kita ingat macam ya Cik Ramlan apa? Okey, tiba-tiba D minor scale. Tak payahlah, berhenti lah. Contoh je tu lah. Maksud dia macam tu. Pernah kena lah. Pernah. Tak, sebab bagi saya benda tu gurauan dia, tapi bagi saya benda tu orang cakap. Tapi betul lah tu, kepada sesiapa yang pemuzik yang tak tahu D minor scale tu, berhenti dia lah. Dia bukan tak tahu. Dia macam tiba-tiba datang ingat nak minta tolong ke apa kan. Macam kejap-kejap. Macam tu lah. Rupanya pasal benda ni. Dia macam shock, terkejut. Asal dia tanya aku benda ni kan. So maksudnya masa tu memang dah terasa macam tahu tapi confused nak jawab macam mana? Bukan confused. Apa hal? Dia macam, dia tanya, asal dia tanya aku soalan ni? So bila kita lambat 5 second, tak apalah, berhenti je lah. Apa maksud dia? Tapi saya suka cara Cik Ramlan ni, dia walaupun macam tu, orang akan pandang sisi lain. Tapi saya pandang sisi lain dia kat saya sebenarnya nak mengajar kita supaya benda tu cepat. Betul. Dia mengajar benda tu. Tu dia cakap. Seni ni dia ada cabang dia. Engkau nak tengok daripada segi side A ke side B. Kalau side A ni yang apa yang kita tengok daripada fizikal. Daripada side B ni orang cakap apa yang kita tengok daripada apa yang dia deep sikit lah. Dia nak sampaikan macam mana. Saya suka Cik Ramlan. Cik Roslan pun sama sebab dia orang adik-beradik kan. Cik Roslan pun sama juga. Lepas tu saya punya cikgu gitar Cik Syam. And then kebanyakannya semua cikgu saya minat. Tapi saya lebih suka cikgu yang boleh buat saya ingat dia. Pasal benda-benda ni lah. Dia bukan yang cakap benda yang, bukan benda yang tak baik. Maksud dia benda yang kita pernah terkejut.
aku akan ingat lah cikgu ni. Sampai sekarang lah, saya still contact. Sampai rambut Cik Ramlan pun dah panjang sekarang ni kan. Alhamdulillah. betul. Tapi dia seorang yang baik sebab waktu kita nak perform Floetic dekat Vietnam kan, sebenarnya nak minta, apa orang cakap, kegunaan barang Aswara ni takut. Tapi kita bawa nama Aswara waktu tu kan. Nak minta bas kat dia supaya hantar kat KLIA. Dia terus approve lah. Itu orang cakap orang tak nampak sisi baik. Bukanlah nak cakap Cik Ramlan ni jahat apa. Maksud dia, bila dia perangai macam tu, orang cakap, tak best Cik Ramlan ni. Tapi sebenarnya dia ada sisi yang cakap, sebenarnya Cik Ramlan ni okey. Tu sampai sekarang saya boleh ngam dengan dia. Okey, semasa belajar dahulu, Cik Achai adalah seorang pemain gitar. Betul? Mengambil jurusan gitar, alat meja gitar. Betul. Di dalam perkhususan apa? Performer. Performer, bukan arranger. Tak, gubahan saya belajar dengan Cik Roslan. Ambil jugalah subjek tu. Tak, saya ambil secara diam. bukan diam macam mana. Kadang-kadang apa yang saya nak buat, saya jumpa dia. Personal, faham tak? Sebelum Cik Roslan, saya belajar dengan Kasim Masdo, arwah Pak Kasim Masdo. Waktu tu dia jadi mentor punya ni kan. Apa orang panggil? Pensyarah tamu. Siapa cakap tu? Pensyarah tamu. Saya belajar dengan Kasim Masdo. Tapi saya dapat belajar dengan dia dalam 6 bulan. Alhamdulillah, 6 bulan tu banyak ilmu lah saya belajar. Sebab waktu tu terfikir lah, asal orang tak nak jumpa dia. Sebab saya memang peminat cerita P. Ramlee. Apa dialog cerita P. Ramlee apa semua saya hafal. So bila saya tengok, Kasim Masdo dia ni, saya jadi excited. Saya pergilah dekat dia punya bilik kan. Rupanya Kasim Masdo ni dia adalah seorang yang humble, tahap yang terlalu humble. Dia dah legendnya tu humble, cakap, baik ke dia ni kan. Dia ajar saya semua benda yang saya gunakan sampai sekarang. Tapi saya tak boleh beritahu lah, benda tu Rahsia. Benda Floetic pun tak tahu. Tapi tak apa, benda tu rahsia. Dia bagi saya satu benda tu, rupanya benda tu pun diguna waktu zaman-zaman P. Ramlee dia guna. Tapi dia bagi saya dia bagi saya lebih kurang dalam 1% ke 5% macam tu lah. Dia cakap sebab dia dapat ilmu tu pun daripada P. Ramlee pun dapat banyak tu je. Dia tak dapat banyak tu. Ni dia cerita lah. Best dia cerita daripada zaman dia start dengan P. Ramlee tu, and then daripada jatuh bangun dia semua, memang best lah benda tu. Sebab dia dekat sini selama 6 bulan, saya rasa beruntung, saya seorang lah dengan dia. Sebab orang lain semua tak nak jumpa dia pasal orang cakap macam takut pasal dia legend kan. Macam saya, langgar. Tapi sebenarnya dia baik. Saya siap panggil dia uncle kot. Itu sebenarnya pengalaman paling best lah. Kalau contoh lama lagi dia ada dekat Suara, saya rasa habis saya diploma ni memang dah lama lah saya belajar dengan dia. Okay, so last kali soalan saya nak tanya, ada tak harapan atau ucapan yang nak disampaikan kepada penonton yang di luar sana? Okay, ucapan saya simple je. Untuk muzik ni, untuk seni lah, bukan muzik lah. Untuk seni ni, kalau kita minat seni, kita jangan berfikir boleh berjaya ke tak berjaya ke. First kita fikir adalah kita nak jadi apa. Katakan kita minat muzik lah. Okay, aku nak jadi seorang komposer. Okay, kita kena teruskan lah. Dia jangan macam, okay aku nak popular tapi aku nak cabang komposer. Benda tu dah lain lah. Mindset tu dah lain. Okay, untuk seni punya culture ni orang cakap kan, dia kena kental. So kalau yang mana nak ambil seni ni, kena memang mental kena kuat. Sebab benda ni bergantung pada rezeki. Kadang-kadang apa kita buat tak jadi, kita jangan patah semangat, kita kena buat lagi. Macam saya hampir, kalau ikutkan dah 13 tahun dengan Floetic. Masuk dalam industri 5 tahun, belajar suara 3 tahun, 8 tahun lah. Bukan menunggu, maksud dia bila dah habis belajar, saya still buat job-job kecil. Tapi Alhamdulillah rezeki. Pasal saya usaha dengan benda ni lagi satu, kena create link orang panggil. Macam kita tak boleh demand. First job kita macam tak apalah, aku bagi kau bukan harga, kadang-kadang tolong semua. So orang nampak effort kita di situ, dia akan panggil. So macam tu lah kita kena buat. Kadang-kadang kita tak boleh tunggu job tu sampai. Kita kena minta job, create job supaya benda tu akan berulang sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang saya dapat jadi producer untuk band. Lepas tu dapat juga buat lagu korporat. Sebelum-sebelum ni tak pernah kan. Alhamdulillah benda tu ada rezeki lah dalam bidang saya. Okey, terima kasih kerana sudi hadir di dalam
bual bicara kami dan sudi datang kembali ke Aswara. Terima kasih banyak-banyak. Dan Lama tak datang ni. Yo. Banyak berubah. Banyak berubah. Okey, kepada anda yang di luar sana, jangan lupa saksikan minggu hadapan. Kita ada siapa ya? See you. Itu ke mana? Mulailah